Hai, selamat pagi. Saya Vincent. Kita bertemu lagi. Dalam episod kali ini, anda tengah melihat model terbaru daripada Garmin, di mana kami di Monstercraft memang amat bertuah dapat mencuba unit-unit macam ni. Tak dapat cuba pun dapat buat field testing syok kan. Yang mantap lah. So, hari ni kita akan buat unboxing untuk tiga-tiga model ni. 4CV, Striker, Garmin Striker Vivid 4CV, Garmin Striker Vivid 5CV dan Garmin Striker Vivid 7CV. Alright. So, kisah hari ini akan dipecahkan kepada 3 bahagian. So, kita akan fokus kepada Striker Vivid 4CV satu episod, lepas tu Garmin Striker Vivid 5CV satu episod, dan Garmin Striker Vivid 7CV satu episod. Alright, nantikan. Okay, so sekarang kita akan buat unboxing untuk model pertama, episod pertama, Garmin Striker Vivid 4CV. Alright, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni Buka dia punya stiker dulu. Stiker dia dekat sini. Okay, buka stiker dia dulu. Okay, kita tengok apa yang ada Okay, buka-buka je memang nampak dia lah. Kecil. Saiz lebih kurang tapak tangan je, which is small enough. Pada pendapat saya memang sesuai untuk macam kaki kayak, kalau ataupun boat yang lebih kecil. Dan dia senang portable ni, sekali dengan ada dia punya quick release mount ni. Mounting dia quick release. So lepas pasang, tak payah susah buka ni buka tu. Tekan, ambil keluar je. Alright, kita tengok apa yang ada lagi. Okay, ni dia punya quick release mounting clip. Okay, dia punya quick release mounting clip. Macam ni. Dia ketat So menghala macam ni, menghala ke atas. Okay, so ni option pada yang kita ada. Yang ni pun boleh rotate juga. Kalau kita dah pasang macam ni mungkin kita nak pusing, wire dah selit kat sini So bahagian belakang sini kita tarik dia ke bawah. Okay, dan kita boleh pulas. Nampak dia dah boleh pulas So I think it's memang macam ni sekarang tak boleh pulas Memang ketat ni. Alright, so nanti kita pasang, kita tengok macam mana. Keras ni. Alright, kita tengok apa yang ada lagi. Okay, sebelum ni kita tengok ni dulu. Okay, inilah dia punya power cable. Dia sekali dengan fuse. Okay, sekali dengan fuse. Dia punya connector pada bahagian belakang unit. Okay, dan yang ni bahagian transducer dia. Okay, transducer dia kirakan pun banyak barang ni. Packing besar macam ni mestilah banyak barang Okay, ni tapak transducer untuk dipasang pada bahagian transom boat tu. Kalau kita nak pasang kat bahagian transom boat, pasang macam ni. Okay, letak kat transom boat, sini pasang transducer. So dia jadi satu set memang bawa air Kalau bila tak pakai, lipat je, tak naikkan. So ni transducer bracket yang pada boat. Pada masa yang sama, ada yang tak suka nak pasang kat boat, takut tebuk lubang So I think everybody pun ada kerisauan macam ni. I think that's normal. Ini normal, takut lepas tebuk tu dia air masuk kena tenggelam pula. Okay, kita tengok yang lain. Okay, kita tengok ni pula. Yang ni pula cara dia lain. Okay, so cara ni, benda ni dipasang pada thruster tau.
Kan thruster kita kan kepala dia bulat kan. Kepala dia bulat macam ni. So kita boleh pasang kat dia punya mounting. Lepas tu sini lubang dia atau sini lah. So banyak cara dia. Kita hanya perlu ikat menggunakan yang ni saya pun tak tahu panggil apa. Ni pakai sleeve ke? Ini bukan sleeve lah, tensioner lah. Ni tensioner, tube tensioner lah, round tensioner ke macam mana. So benda ni kita selitkan kat dalam. So kita kunci ketat pada transducer je. Maksudnya transducer akan berada di bawah sini. So bila dia berada kat bawah sini dan kepala thruster kita kan boleh pusing-pusing kan. So bila dia pusing-pusing, kita boleh kirakan menggunakan sonar tersebut pada arah yang berasingan. Tapi pada pendapat saya, arah berasingan ke straight ke, yang tu very straightforward juga. Pasal transducer ni dia tembak bawah kan. So tak kisahlah you pasang depan ke, you pasang belakang kat transom ke, atau you pasang depan punya thruster, you pasang belakang punya thruster, dia punya result dan dia punya reading pada screen ni pun sama juga. Because GPS tak akan lari. Lepas tu bahagian ni dia mungkin akan lari sikit lah, because arah yang berlainan kan. Okay, yang ni pula ni bracket untuk transducer. Sekiranya kalau kita nak pasang pada transom. So tadi kan kita dah tebuk kan. So dia ada benda macam ni. So dia senang sikit macam ni. Ya. So this one is the bracket. Dan sekarang kita tengok transducer dia ya. Okay. Transducer dia very straightforward. Ini untuk cable routing. Untuk hala 7 kabel saja. Inilah transducer dia. Ramai yang tanya saya pasal tak berapa biasa dengan transducer kan. So let me buka dan tunjuk you Okay, transducer dia gini je, benda simple. So tadi bracket kita kunci 5 skru ni, lepas tu menghalakan ke atas dan pasang pada bracket, ataupun pasang pada kita punya thruster punya kepala, pasang gini. Okay, so ni lah transducer ni. Transducer ni kalau tak salah saya, yang ni GT20 ni. So GT20 betul tak? Tengok saya check betul. GT20 punya transducer. So GT20 punya transducer dia memang ada dia punya macam temperature, dia ada clear view, dia ada traditional view, dan of course pada model terbaru sekarang ni memang semuanya vivid lah. Vivid maksudnya color dia memang terang. Dia bukan color macam sama-sama. Clear view tu nampak macam 3D kan, tapi ada yang nampak macam sama-sama. Model terdahulu yang saya pernah cuba dikirakan bagus juga. You see, because dia dah memang boleh nampak 3D. Pada sekarang dia lagi cerah. Memang cerah, nampak very clear lah. Memang macam ambil torchlight kan, kita slow direct pada bawah air, memang nampak bayang-bayang dia, memang nampak ikan, memang nampak structure-structure tu, semua memang nampak lah. Okay, so inilah transducer dia. Lagi satu alert alert. Ramai yang ada pernah tanya saya, bang, saya pasang unit ni, lepas tu transducer tu saya cuba atas darat boleh tak? Cuba atas darat, maksudnya transducer tidak berada di dalam air. Okay, jawapan saya senang saja, saya tak advise. Okay, kenapa? Transducer ni dia mengeluarkan high pitch punya frekuensi. So kalau kita letak kat telinga tu, sekejap tu boleh lah. Letak kat telinga tu memanglah boleh dengar dia ada bunyi plip 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 macam tu. So kalau transducer tu luar daripada air lama. So bila dia luar daripada air lama, benda tu dia jadi panas tau. Bila benda tu panas, habislah transducer tu rosak. Itulah one of the key factor, memang kena jaga kan. So sekiranya anda keluarkan unit ataupun naikkan thruster, contohnya naikkan thruster, lepas tu kita bawa boat pergi merata. Kenapa pergi merata? Biar kita tukar spot lah kan. So what happen here? Okay, turn off dia punya transducer. Okay, tutup dia punya transducer, jangan pasang. Benda macam tu je. Sekiranya kalau pasang tu dan kita punya perjalanan dalam let's say
setengah jam ke 1 jam ke. You bayangkan macam ni, Transducer tu tak ada air, dia tengah panas tu untuk setengah jam 1 jam. Boy, apalagi rosak ah. Kang nanti nak pakai memang tak boleh pakai. So memang kena jaga, ya. Okay, kita ke seterusnya, bahagian pemasangan. Sekarang kita masuk bab pemasangan pula. Pemasangannya pada saya tengok benda dia simple lah. Pasal unit ni, Striker 4 Vivid ni, dia hanya ada 2 port lah. 2 port. XDCR ni transducer. Okay, arah dia macam ni, nampak arah dia. Dia memang ada ikut arah dia. Dan kalau power pula, power dia arah dia macam ni. Bahagian atas dia ada satu notch. Nampak? Atas ada notch. Bahagian kanan ada notch. Atas ada notch, kanan ada notch. So kabel ni kita salah pasang pun dia tak akan masuk. So itulah yang pentingnya. Alright. So nothing special, kita buka kabel. Okay, kalau bila tak pakai, kalau katakan transducer dan power tu datang daripada board kan, kita dah pasang kat board. Benda ni bila kita tak pakai, kita tutup je. Dan biar dia tergantung atas board. Kita hanya perlu, kita hanya perlu keluarkan unit ni. Alright, so dia bukan benda yang susah. Memang senang. Just remove, keluarkan daripada unit dan pakai je. Alright, so kita buat pemasangan dia. Benda-benda sangat simple unit ni. Easy to use lah, kirakan sangat-sangat easy. Okay, nampak kepala ni tak? Kepala dia bulat, lepas tu bahagian bawah dia flat. Okay, kita tengok bahagian balik kepada sini. Bahagian bawah dia flat, atas dia ada notch kan. Nampak atas dia ada notch kat sini. Ada satu notch. So, kita masukkan arah yang betul. Masukkan. Okay, tolak sampai habis. So bila dia betul, nampak yang ni, bahagian ni, okay, macam ni baru nampak. Yang ni lari dengan dia punya notch. Nampak? Lura ni, lura kecil ni, dia selari. So this is the right way. Okay, transducer pun sama. So transducer saya takkan pasang kali ni, pasal kita hanya buat demo dan eksplorasi untuk dia punya feature-feature. Okay, so kita tengok ni. Cara dia simple sangat. So masuk dari bahagian bawah dia, masukkan macam ni, tekan ke atas. Dah lock lah ni. Senang. So kalau kita, yang ni memang tak keluar ni. So kalau kita nak keluarkan, tekan butang ni, tekan ke bawah, keluarkan. So kirakan this concept memang sangatlah free release. Sangat-sangat senang. Alright. So sekarang kita buat kita pasang elektrik pula. Banyaklah elektrik. Kita pasang power. Okay, kita pasang power. Saya takut unit ni terbalik ni. Okay, kita boleh pasang power. So dalam bahagian power pula, dia ada 4 kabel. Okay, ada 4 kabel. Okay, merah ni untuk positif, hitam untuk negatif, merah yang ada fuse Lepas tu ada 2 lagi yang kepala dia tak potong punya. Okay, satu biru, satu brown, warna coklat. Okay, dua-dua ni wire ni digunakan untuk bila kita nak buat data transfer daripada unit ni ke unit tersebut, atau unit ni ke unit tersebut, ataupun transfer kepada unit yang lebih besar, unit macam ni lah. Okay, memang menggunakan transfer ni. Pasal unit ni dia tak ada SD card, dia pun tak boleh letakkan peta. So peta yang ada memang peta yang kita sendiri kena buat. Alright, saya masukkan elektrik dulu. Okay, elektrik dah pasang. Saya punya quick clip je. Bateri saya pun quick clip. Okay, tekan power on, pegang dan hold. Okay, dia dah pasang dah. Saya dah nampak. Okay, so kali ni ialah first time lah. Kirakan first time kita pasang. So kemungkinan dia akan tanya kita function-function, ataupun kita punya unit. Kita nak unit dalam meter ke, kaki ke, berapa depa ke. Depa tu macam phantom lah. So depends lah. So dalam ni ada bahasa English. Jom kita tengok ada bahasa Melayu tak. Malay ada tak? Okay. Okay, yang ni tak ada bahasa Melayu, tapi ada bahasa Jawi. Okay, ada bahasa Jawi. Bahasa Melayu tak ada.
English. Okay, saya check sekali lagi tak ada. So hanya English saja. So walaupun English, tapi benda ni memang senang lah. So kita ambil ni, kita tekan OK. Okay, ni butang OK. Okay, store demonstrasi on ke off. Okay lah, okay, memang kita nak buat demonstration pun, so kita pasang je store demonstrasi. Maksudnya dia dalam dalam condition demo lah. Okay, I tell you what, kita tekan no dulu, nanti baru kita masuk. Okay, system unit statute maksudnya dia ikut kaki lah. Metric ikut meter. Nautical ikut ini panggil apa knot, ikut knot. So biasanya kita pakai metric ataupun statute. So yang ni you pilih salah you punya. Time format 12 jam atau 24 jam, sukati. Okay, so next. Okay, ni lah siap dah. Ni home, nampak dia tulis home. So bila dia home, dia punya function traditional punya sonar ke nak pakai flasher ke nak pakai split frequency. Split frequency ni maksudnya traditional dengan satu frekuensi lain, lagi satu frekuensi lain, tapi kecerahan gambar dia memang berlainan. Okay, so ataupun quick draw. Okay, quick draw ni nanti saya terangkan. Okay, quick draw ni memang untuk lukis peta. Interesting. So atau user data. So kalau user data maksudnya dia kita save waypoint, kita nak buat ni, nak buat tu lah. So memang ikut sini. You see? So kita boleh customize juga. Okay, kita tengok kita punya peta. Ya, ni back, ni menu, ni mark waypoint. Okay, kita tengok. Okay, traditional. Okay, transducer not connected. Okay, tak apa. Kita masuk macam ni. Kita masuk bab demo supaya senang simulator ni kita boleh fahamkan. Okay, kita pasang simulator. Okay. Okay, ni sekarang dalam bentuk simulator lah. Okay, inilah kita punya simulasi. So, benda sama kan? Traditional clear view ni. So, traditional. Okay, kita tengok reading sonar secara traditional. Okay, yang ni I think very straightforward. Kedalaman air sekarang 6.4 kaki. Dia tukar-tukar pula pasal boat kita tengah gerak ni. Okay, so nampaklah ada lura-lura ni, macam banglo-banglo. Anak-anak ikan memang nampak ni, semua ada kat sini. So dia auto. This one is on chirp, ya. Kemudian kita ada clear view pula. Pada masa yang sama, inilah clear view. Nampak tak bukit-bukit tu? Ni ikan ni. Nampak bukit-bukit tu. Nampak dia punya bahagian 3D. Nampak ni kayu balak. Ni kayu. Baru cakap kayu balak sini dah keluar satu. Ni memang balak lah. Pop straight. So, tapi dia kedalaman dia 5 meter. So 5 meter tu dalam 15 kaki. Yang ni pun ada lagi. Tengok. Balak-balak ni. All this kena jaga. Ya. Tapi dia dalam macam ni, bawa bot tak berapa ada masalah pun. Yang kena jaga kita punya, kalau kita trolling tu, kalau terhantuk ke tak apa ke, kena jaga ni lah, pasal gewang kita akan sangkut kat dia pula. Ya. Okay, so ni clear view. Okay, flasher saya tak akan terangkan because dia tak akan jadi berapa menarik untuk caster-caster macam kita. So saya tak nak terangkan bahagian ni, ya. Okay, split frequency. Tadi yang saya cakap, split frequency. Okay. Yang ni dua-dua dia tengah running kat chirp. Kalau kita nak tukar ni, kita boleh tukar dia punya frequency. Satu kepada left kepada benda lain, right kepada chirp. So macam ni you boleh nampak dia punya perbezaan data. Okay, satu akan jadi lebih cerah. Yang ni dia dah tulis lah 150, yang ni chirp. So you akan nampak data dia berlainan. Saya pun tengah tunggu ni mana data dia berlainan, ataupun dalam bahagian demo memang tak berapa nampak ni. Saya rasa ni bahagian demo tak berapa nampak. Ni kayu ni. Ni bukan ikan Ni kayu ni. Satu kayu besar ni. Ni kena jaga. Okay, so you nak buat combo. Okay, kita boleh nampak separuh macam ni, separuh macam tu. Bro, tinggi sangat lah sini, pendek, susah nak tengok.
Saya nak buat atas bawah macam yang kat screen ni, boleh tak? Boleh. Tekan yang ni menu. Okay, kita configure dia punya combination. Dan kita tengok macam mana. Split dia macam mana, vertical ke horizontal. Kalau horizontal mendatar, kalau vertical menegak. So kita tengok lah. Tada. So yang ni kita akan nampak dengan lebih terang lagi, because benda sama. Macam ni tadi saya cakap kayu kan, tengok memang boleh nampak dalam 3D. Nampak bukit ni kat sini. Ni kemungkinan sebaris ni ikan ni. So bukit dia tengah menurun. Ni pun ikan. Ni pun satu grup ikan. Lepas tu kayu. Ni dengan ni sama lah, nampak. So memanglah tujuan dia macam ni. Okay. Dan dia ada quick draw. So dalam quick draw, okay, yang ni memang tak dapat saya tunjukkan kat sini pasal dia kena start recording. Kalau tak, dia memang tak ada recording. Tapi saya akan tunjukkan dalam saya punya unit GPS yang lain, quick draw tu macam mana, apa dia quick draw, yeah? So in short to say, quick draw tu sekarang kita kat tasik, dan kalau kita pasang on ni dan kita pergi merata kat tasik tu, katakan tasik biru, so kita pergi merata, dan automatik dia akan start untuk memetakan tasik tersebut. So bila dia memetakan tasik tersebut, you akan nampak dia punya terrain macam mana. Contohlah ni kita memang boleh nampak. Okay, memang nampak ni apa, garis-garis topografi bawah air. Inilah tujuan quick draw contour ni. So bila kita dah tahu dia punya lurah kat mana, dia ada pinnacle ternaik lah, pinnacle tu ternaik kat mana, dia ada dia punya lubuk kat mana. So satu tasik tu kita dah peta, dah ada peta topografi underwater dia. Tu yang penting. Alright, inilah tujuan untuk quick draw. Okay, tapi macam sekarang kita tak boleh quick draw lah, unit tak jalan, dia pun tak ada sampel. So nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk yang lain. Okay, ni kombinasi 2. So kita nak tengok peta dan kita nak tengok ni. Tukarlah bro, ni mana? Okay, sorry bro. Kita tukar dia punya kombinasi. Tukar kat sini je. Tuh, dah. Okay, kita nampak peta, kita nampak ni. So memang senang, Okay, ni user data. User data maksudnya kalau ada point-point yang you dah save, sini banyak ikan, sana ada apa, ataupun ada kayu, ada batu. So kalau you dah mark tempat tersebut, dia akan tunjuklah user data you ada. Kemudian setting. Okay, itu sahaja. Kalau kita masukkan customize home, of course kita tambah benda kat sini lah. Itu tujuan customize dia lah. So sebenarnya benda ni sangat simple untuk digunakan. Sangat-sangat simple. Because yang penting pasang dan tutup. So GPS dah ada. Okay, dia punya sonar dah ada. Sonar pula, sonar traditional ada, sonar clear view, sonar clear view yang vivid dah ada. You nak split frequency pun ada. So memang sesuai lah untuk kalau kita kan dikatakan digunakan di perairan Malaysia ni. Because lokasi kita boleh mark. Okay, yang extra punya pada saya memang quick draw contour ni lah. Yang ni memang penting pada saya. Macam kita biasa biasa mancing toman dan peacock. Ikan-ikan ni memang ikan structural, sebarau pun ikan structural. So kalau kita dapat tahu dia punya structure kat mana, kenapa dia selalu asyik kat sana je? Oh lah, rupanya bawah dia ada bukit lah, ataupun bawah dia ada reba. Okay, kita boleh mark. Okay, satu kita dah mark. Nombor 2, sebelum kita mark tu, kita pun dah dapat kita punya kontur kat sini. So kontur tu memang kirakan penting lah. Dah tahu, oh rupanya dia ada satu lubuk kat sana, patutlah ikan selalu kat sana, dalam lubuk tersebut. So this is the key point untuk kegunaan of Garmin. Memang ada. Okay. Okay guys, seperti yang tadi saya janjikan, okay, kita akan tengok quick draw contour tu apa. Di depan saya unit ni Aquamap 80XS, dan unit yang kat belakangan ni, yang ni Garmin Aquamap 65 CV, 65 plus CV kalau tak salah saya. So kita cuba pasang dia. Memang saya pakai, perlu pakai lah dua-dua, because kegunaan dua-dua unit dan fungsi dia memang berlainan. Alright, so saya tak akan terangkan fungsi dua-dua ni because memang out of kita punya topik. So kita pas, nantikan dia loading dulu, ya. Yeah?
Okay, so dia dah sampai dah. So kita agree. Okay, ni dia, saya nak pasang, offkan saya punya transducer tu. Disable all sonar transducer. Disable. Ni pun tak apa, this one okay. So sekarang gimana nampak dalam peta ni? Okay, saya akan tujukan dekat sikit. Nampak tak? Okay. Okay, macam ni. So sekarang kita berada di sini. Okay, which is dalam bentuk last saya punya view lah. So nampak tali garisan-garisan ni. Ni garisan saya yang buat ni. Okay, ni ada 9, ada 10, ada 11, 12. Kalau you tengok garisan yang kalau dekat dia, maksudnya dia tengah menjunam tau. Menjunam ataupun menaik. Kena tengoklah dia punya reading. Kalau sini 9, sini 12, 21, memang menjunam lah. Sini jadi tempat cetek, ini tempat yang dalam menjunam. Kalau dikatakan terbalik, sini 21, sini 9, maksudnya benda ni kawar ni, memang lubuk ikan. Okay, so inilah peta yang saya dah buat. Okay, yang memang saya jadikan peta saya lah. Ni saya contour map ni. Okay, di mana ni? Ni kalau tak salah saya, pasal saya pernah buat banyak ni. Saya tengok ni saya kat mana ni. Okay, saya sekarang berada di sini. Ni Batu Arang ni Tasik Biru ni. Okay, Tasik Biru di mana biasanya kita turun boat ataupun start memancing kat tepi ni. Ni pulau dia. Inilah nampak. Inilah bentuk Tasik Biru. Okay, so Tasik Biru memang ada tempat yang dia sharp, ada tempat yang dia cetek. Kena jagalah. So inilah memang tempat dia. Ya, sama juga dengan unit yang ni. Okay, memang benda yang sama. Saya cuba pergi balik kepada Tasik Biru. You tengok peta dia sama je. Because why? Saya dah synchronize unit ni dengan unit ni. Memang synchronize lah. Dua-dua ni memang akan menunjukkan data yang sama tapi skrin yang berlainan lah. So kita tengok mana dia. Mana ni? Oh, ni ada lagi tempat lain. Apa kita buat? Kita tengok this one. Ni color scheme dia lain pula. Tapi benda peta memang yang sama. Maksud saya sama as in dia punya tujuan dia memang sama lah. Ni tempat cetek. Kalau mak lari pula dia. Dia lari oh. Ginilah. So sinilah tempat yang kita biasa turun boat ni. Ni pulau dia. Kau nampak lah. Tempat ni dalam ni. Okay, ni cetek makin cetek. Ada 2 spot paling cetek kat depan pulau ni. Ni kena jaga-jaga. Kalau tak jaga-jaga, yang ni mungkin akan terlanggar juga. Pasal air bila turun, sini boleh nampak ni. Memang ada 2 ni. So kat bahagian lurah ni. Okay, kita pergi bahagian lurah. Nampak bahagian lurah dia. So bahagian ni lah. Ni drop off ni. Semua ni drop off. Ni depan pulau. So bahagian ni memang tempat yang PB suka lepak. Directly depan pulau. Kalau yang biasa kat Tasik Biru ni, korang tahulah. Dia punya tasik structure macam ni. So benda yang sama. Sini pun lurah juga. Tapi cara dan color dia lain. Pasal yang ni saya nak tengok benda lain. Nampak lurah. Tempat cetek ni tempat dalam. So memang ada lah. Ya. Alah, kacau pula benda ni. Boleh nampak. Alright. So inilah tujuan yang untuk inilah tujuan untuk kita punya contour mapping. Kita petakan peta kita sendiri. Ya. Okay, so inilah fungsi-fungsi daripada Striker 4 Vivid 4CV. Ni yang terbaru lah. Semua ni Vivid series ni. Okay, so kita dah terangkan bahagian ni. So sekiranya kalau ada apa-apa soalan, anda boleh post kat channel bahagian bawah, bahagian komen. So saya akan cuba menjawab setepat yang mungkin, dengan secepat yang mungkin, ya. So sekiranya tak ada apa-apa, saya nak mohon keluar dulu. Nantikan episod selepas ni, di mana kita akan fokuskan kepada Striker 5 dan Striker 7.
Okay, Striker Vivid 7 ni. Okay, so pada masa yang sama mohon bro like, share dan subscribe. Ya, yeah? Thank you. Mantap.